Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa khabar semua tuan-tuan perempuan, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi kalau dah bersedia, kita mulakan perbincangan hari ini. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Jadi alhamdulillah pada petang ni kita diberikan kesempatan sekali lagi oleh Allah untuk sama-sama kita mempelajari ya Quranic Arabic ya, bahasa Arab Al-Quran. Dan insya-Allah hari ini kita akan fokus banyak kepada verb ya, kepada kata kerja ya, ataupun kita panggil fi'il ya, fi'lun bahasa Arabnya, bahasa Melayunya kata kerja, bahasa Inggerisnya kita panggil verb lah ya. Dan verb yang kita akan banyak fokus pada hari ini ialah past tense verb ya, yang kita sudah belajar sebahagian dalam buku The Unlocking ya, dan insya-Allah kita akan pergi lebih detail. Cuma hari ini insya-Allah ya, Ustaz akan berkongsi beberapa kitab lah ya, kitab yang Ustaz rasa boleh kita manfaatkan ya, untuk sama-sama insya-Allah ya kita melihat dia punya apa kita panggil ya, dia punya apa istilahnya ya, dia punya penerangan ya, tentang benda-benda yang boleh memberikan penjelasan pada kita ya tentang verb tu macam mana. Sebab biasa orang dah tanya ya, past tense verb mungkin masa lah ya, past tense verb kita tahu itu kata kerja yang telah berlaku pada masa silam ya. Jadi bila kita tengok perkataan-perkataan dia, nanti kita akan dapat lebih detail lah ya. Jadi pada hari ini insya-Allah Ustaz nak perkenalkan satu kitab ya. Nanti kita boleh share saja sebab Ustaz tengok penjelasan dia sangat bagus ya. Tak payah beli buku ni. Kita Ustaz share saja ya. Nama buku ni ialah Essentials of Arabic Grammar for Learning Quranic Language. Ya, boleh nampak di skrin boleh nampak clear Tuan-tuan perempuan boleh nampak di skrin? Ya. Nampak. The specific belum the ada specific. Ada tak ada? Belum ada ya. Sebab apa ya? Ustaz dah share ni patutnya ya. Tak nampak ya, tapi tajuk dia The Essential of Arabic Grammar. Tak nampak ya? Tak ada. Boleh juga tu ya. Sekejap ya. Ya, you are screen sharing ni patutnya dah nampak ni ya. Patutnya dah nampak ni ya. Ya. Okey, boleh nampak sekarang? Dah. Okey dah. Okey, ini nama dia Nama buku tu ialah Essentials of Arabic Grammar ya, for Quranic Learning Quranic Language. Dia tak tebal, buku ni dalam 200 muka surat ya. Nanti Ustaz akan share link dia, tapi for the time being Ustaz akan gunakan buku ni untuk pendetailan ya, sebab dalam 3 buku kita tu, The Unlocking tu, dia tak cerita detail sangat, tapi buku ni Ustaz rasa lebih mudah ya untuk kita tengok ya. InsyaAllah Ustaz akan buktikan ya, kalau kita boleh tengok pada muka surat 78 ya. Ya, Ustaz buka muka surat 78 ya. Jadi 78 ya. 78 ni kita akan tengok pada perkara yang berkaitan dengan al-fi'lul madhi ataupun the verb ya, perfect tense kita panggil, insya-Allah kita akan tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fi'lul madhi ya. Ini cerita verb saja ya. Jadi fi'il madin tu kita panggil sebagai perfect ya, perfect tense. Sebab apa perfect? Sebab ya, it denotes an action which was completed and finished ya. Jadi oleh kerana kata kerja tu ataupun verb itu dia menceritakan tentang action yang sudah siap, sudah selesai ya, at the indicated time ya,
And it is often referred to the past. Ya, jadi untuk past tense, ya, dalam bahasa Inggeris, kalau kita boleh terjemahkan ya, kita panggil dia perfect tense. Ya, perfect tense. Sebab dia menceritakan tentang action yang sudah selesai, completed ataupun finish. Ya. Tetapi kalau kita cerita tentang fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari' ni imperfect, dia merujuk kepada both the present and the future time. Ya, macam kita kata Ahmad sedang berjalan. Itu present tense. Ya, ataupun Ahmad akan pergi ke Kuala Lumpur. Ahmad akan pergi. Itu future. Jadi untuk present tense dan future tense, ya, kita panggil dia imperfect tense. Imperfect. Sebab apa? Ya, sebab ya, an incomplete action that is either in progress or to be completed in the future. Ya, secara umum tuan-tuan boleh tak dapat beza antara yang perfect dengan imperfect? Apa ni, Mazidah? Okey ya, boleh dapat ya? Okey, boleh ya? Tuan-tuan, ya, silakan ada respon. InsyaAllah, sorry saya tak unmute tadi. Ya. InsyaAllah boleh. Jadi itu asas dia ya. Ustaz belum perkenalkan perfect dengan imperfect. Hari ni hari pertama kita perkenalkan. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita ada 3 jenis apa ni, apa kita panggil ya, ada 3 jenis apa ni verb ya. Tapi 2 Ustaz dah perkenalkan. Yang pertama kita panggil perfect tense. Perfect tu biasanya past tense lah. Tapi kalau kita kata imperfect tense, imperfect tu ialah either present tense ataupun future tense. Ya, kalau kita kata apa ni, dia dah buat selesai, itu perfect. Tapi kalau dia sedang ataupun dia akan buat, maka itu kita panggil imperfect. Satu lagi yang kita akan jumpa, ya, dia panggil imperatif ataupun kita panggil fi'il amar. Maknanya ni perintah. Contoh Ustaz kata sila duduk. Ya, sila berdiri, ya, tidurlah kamu, ya, itu semua perintah. Itu semua adalah command form. Command form tu kita panggil imperatif. Ya, ataupun fi'il amar. So 3 je lah ya. Yang kita akan fokus pada hari ini ialah yang pertama, yakni perfect tense saja ya. Ustaz akan bagi contoh. Setakat ni kita dah jumpa apa ni, perfect tense ataupun past tense dalam bentuk triliteral, maknanya 3 huruf. Ya, kita dah jumpa banyak 3 huruf. Antaranya kita jumpa kataba, ni yang Ustaz highlight ni. Ya, kita ada kataba. Kataba maknanya telah menulis. Ya, tapi macam kita kata ni ya, kataba maknanya he wrote, dia telah menulis. He wrote. Kataba untuk apa ni, apa, singular, male singular ataupun masculine singular. Ya, kita panggil dia kataba. Ya, itu triliteral sebab 3 huruf. Ya, mana huruf dia? 3 tu ya. 3 tu ialah kaf, ta dan ba. Ni yang Ustaz highlight ni ya. Huruf dia kaf, ta, ba, 3 huruf. Jadi bila dia 3 huruf, kita panggil dia triliteral. Triliteral. Ya, tri di depan makna 3. Triliteral sebab 3 huruf. Boleh ya? Okey, itu kataba. Ada tak contoh lain? Ada. Ya, contoh lain ialah nasoro. Contoh dia. Nasoro pun triliteral, 3 huruf. Past tense juga. Nun, sod, ro. Nun fathah, sod fathah, ro fathah. Nasoro. Ini kita dah belajar dah. Apa makna nasara? Maknanya he help, ya, dia telah menolong, ya. Kalau satu lagi contoh, fataha, fataha, ta fataha, ha fataha. Fataha maknanya apa? He open. 3-3-nya past tense dan 3-3-nya perfect tense. Boleh ya? Okey, senang saja. Kemudian ya, kita tengok contoh-contoh lain ya, ada banyak dalam ni. Ya, kita dah buat kataba. Ya, on the left ya, kita ada kataba, he wrote. Doroba, he struck, ya, dia telah memukul. Doroba, ya, dia telah memukul. Ya, dia telah memukul anjing itu. Dia telah memukul pencuri itu. Itu doroba. Nasara, dia telah menolong, he helped. Ya, fataha, he opened. Sami'a, dia telah mendengar. Karuma, dia dah menjadi orang mulia. Karuma. Hasiba, dia telah berfikir. Ya, Da'ufa, dia telah menjadi lemah. Semua past tense, tuan-tuan. Ya, cuma ada campur-campur sikitlah. Ya, ada yang kataba, ya, semua baris dia atas,
Doroba atas, nasara fathah semua, fathah pun sama, sami'a, sami'a ada beza. Dia bukan sama'a, ya. Ni yang Ustaz highlight ni, he heard ni. Bukan sama'a tapi sami'a. Macam mana kita nak tahu? Kita kena tengok kamus jadid. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dah beli kamus jadid, tuan-tuan nak tengok sin min ain, apa nak tahu? Kita buka kamus jadid. Ya, dan kita akan tahu bahawasanya dia punya baris mim tu baris bawah sami'a, bukan sama'a. Ya, tuan-tuan, kebanyakan dah ada kamus jadid ke ataupun berapa ramai dah ada kamus jadid? Berapa ramai yang dah ada? Lebih kurang, ya. Setakat Ustaz nak tahu je, sebab kalau Ustaz guna kamus jadid tu maknanya tuan-tuan dah ada buku tu. Ramai yang ada ke? Ada. Sila jawab ya, siapa ada? Silakan, ya, Ustaz ambil. Cuba kira berapa ramai? Berapa orang yang dah ada ya? Sila masukkan dalam chat please. Ada berapa ramai yang ada? 20 orang dah ada. Lebih kurang, ya. Perempuan kena respon berapa orang yang dah ada, sebab kalau tuan-tuan tak jawab, Ustaz anggap tuan-tuan dah ada, ya. Nanti Ustaz suruh buka muka surat berapa, patutnya tuan-tuan dah boleh lah. Ya. Jadi contoh, ya, sebab tak ada jawapan, Ustaz anggap tuan-tuan dah ada buku tu. Tuan-tuan boleh buka Sami'a, ya. Sami'a sin min ain. Ya, sin min ain. Sila buka pada muka surat Sami'a, ya. Sami'a muka surat berapa? Min 21. Shopee masih ada ya RM8.80. You can order now RM8.80. Tapi jangan tuan-tuan, beli di Lazada mahal. Lazada berapa ringgit? Lazada 880. Sorry, Lazada RM24. 24, jauh beza tu. 8. Yes. But I mean Shopee RM8.8 or RM9.80. Okey. Jadi so, siapa yang dah ada buku ni? Shopee je. Siapa yang dah ada buku kamus jadid, sila buka muka surat 121. 121 ya. Okey. Jadi kalau dah buka muka surat 121, tengok di sebelah kanan bawah, dua daripada bawah. Ya, muka surat 121 dia ada dua kolom. Tuan-tuan, bentuk buku ni macam tu. Tuan-tuan boleh tengok bawah sekali sin min ain. Bukan bawah sekali, nombor 2 daripada bawah. Sin min ain. Tuan-tuan akan tahu sami'a, ya. Sebab nanti orang akan tanya, Ustaz, macam mana nak tahu kataba ke, katiba ke, ya? Doroba ke, doriba ke? Itu orang kena tengok kamus, tak ada cara, tuan-tuan. Ya, hanya bila kita tengok kamus kita tahu. Jadi contoh sami'a, ya, he heard pada muka surat 121 kamus jadid, dan di kamus jadid dia akan bagi dia punya present tense dia. Sami'a past tense, kemudian dia bagi present tense yasma'u, kemudian dia bagi in bracket dia punya verbal noun. Ya, kemudian ya, apa lagi ya? Dia punya apa? Contoh-contoh verbal noun. Dia ada 3 verbal noun dia. Ya, samaan, ya, simaan, dan juga ya samaan ataupun simaan, samaan lebih tepat, dan sama'atan. Ada 3 verbal noun dia. Ya, yang paling popular ialah samaan. Yang paling popular, ya. Dia letak nombor 1 tu makna paling popular lah tu. Ya. Sami'a yasma'u tu contohnya bagaimana kamus jadid membantu kita untuk mengetahui baris dia, tuan-tuan, ya. Untuk mengetahui baris. Okey. Tak apa, ya. Tuan-tuan yang belum beli, yang terasa tak perlu beli, tuan-tuan perlu beli. Pasal kalau tidak nanti tuan-tuan tak dapat dia punya present tense past tense dia, ya. Okey, Ustaz fokus saja past tense hari ini. Sekali lagi, kataba, he wrote, dia telah menulis. Doroba, dia telah memukul. Ya, doroba, dia telah memukul, ya. Kemudian kita ada nasara, dia telah menolong. Ini semua dia lelaki, tuan-tuan. Ini semua singular masculine. Semua he, tuan-tuan, ya. Kita tak ada cerita she, ya. Kita contoh bagi he aja. Okey, nasara, dia telah membantu, menolong. Fataha, dia telah membuka. Contoh, dia telah membuka pintu, fataha. Dia telah membuka apa? Dia telah membuka hatinya, ya, untuk menerima Islam, fataha. Kalau sami'ah, dia telah mendengar. Dia telah mendengar nasihat, sami'ah. Dia telah mendengar berita itu, sami'ah.
Kalau karuma, nampak beza. Tadi sin min ain, sami'a. Sekarang kita ada, ya, contoh sami'a, kita ada hitot, hasiba, ada juga. Ya. Macam mana nak tahu hasabah, hasiba? Kena tengok kamus jadid. Ya. Kemudian karuma, ni ada beza. Ya. Tadi kita tengok, ya, dia punya huruf di tengah dia ialah min baris bawah. Ini ra, domah, karuma. Boleh tak kita baca karoma? Tak boleh. Boleh tak kita baca karima? Tak boleh. Kita kena baca karuma sahaja. Macam mana nak tahu? Kena tengok kamus jadid. Ya, memang kena pakai kamus. Jadi, karuma maknanya he was noble. Maknanya dia telah menjadi mulia. Ya, asalnya dia adalah pekerja biasa. Tetapi alhamdulillah kerana berkat usaha, ya, dan kesabaran dia, alhamdulillah dia telah memegang jawatan besar dan dia telah menjadi mulia, ya, karuma. Ahmad karuma. Ahmad telah menjadi mulia. Ya, kita boleh guna istilah tu. Okey, yang terakhir du'ufa. Du'ufa makna telah menjadi lemah. Ya, sejak dia diserang penyakit, maka dia telah menjadi lemah. Kita kata du'ufa. Ahmad du'ufa ataupun Muhammadun du'ufa. Muhammad telah menjadi lemah. Ya, itu cerita dia. Ada soalan? Silakan Ustaz bagi beberapa contoh ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 contoh tuan-tuan. Di sini Ustaz detailkan untuk fi'lun, ya, fa ain lam ni fi'lun, ada 3 dia punya huruf dia, ya, ataupun dia panggil kalimah dia, ya. Ada fa kalimah, ain kalimah, lam kalimah. Maknanya untuk fa ain lam, tuan-tuan dengar baik-baik, fa ain lam, fa tu huruf yang pertama, ain huruf yang kedua, lam huruf yang ketiga. That's why dia panggil fa kalimah, ain kalimah, lam kalimah, ya. Maknanya the first letter fa, the second letter is ain, the third letter is lam, ya. Diambil daripada fa'ala, ya. Tetapi kalau kita tengok kataba, bila orang tanya mana dia punya huruf fa dia kaf lah, ya. Kita apply sajalah. Asalnya fa'ala 3 huruf jadi kataba. The fa kalimah is kaf, the ain kalimah is ta, the lam kalimah is ba. Ya, kataba. Apply pada doroba sama juga, ya. The fa kalimah is dot, the ain kalimah is ra, the lam kalimah is ba, sama, ya. Setakat ni tuan-tuan ada soalan? Ya, sebab ni clear cut aja, ya. Nanti kita akan share buku ni dengan jamaah, ya. For the time being tuan-tuan Ustaz share saja, tuan-tuan boleh tengok dalam perbincangan, ya. Okey, jadi yang dah ada, ya, Kak Mariatun dah ada, Adilah dah ada, Kak Adilah, ya. Haji Ahmad Fakri belum ada, sila beli, ya, harga RM8 lebih saja tuan-tuan. Kak Mas, ya, pun tak ada. Kemudian Shopee untuk buku, ya. Nanti kita punya ketua kelas akan share insya-Allah, ya. Haji Ahmad Fakri pun dah ada, ya, terjemahan Arab Melayu penerbit asal ni kamus jadid, ya. Dah ada dah. Haji Ahmad Fakri dah share. Ya. Okey, tuan-tuan, ya. Nampaknya tak ramai yang ada, maknanya tuan-tuan kena beli, tolong, ya. Kita dah 4 minggu cakap dah. Dah 4 minggu cakap, tuan-tuan, ya. Kalau harganya RM800, Ustaz faham tuan-tuan tak mampu beli. Ya, RM800 mahal tu. Tapi kalau RM8 tak beli, tuan-tuan, leceh lah, tuan-tuan. Ya, sorry lah Ustaz guna perkataan tu. Ya. Saya satu tadi tak sempat nak join. Saya pun nak satu. Saya pun dah ada, tak pandai tulis dalam chat. Saya baru masuk ya. Tak apa. Ya, alhamdulillah, ya. Lama dah. Ya, terima kasih, ya. Okey, jadi sekali lagi tuan-tuan, ya, tengok balik, ya. Ustaz dah bagi contoh 10 contoh, ya. 2 4 6 8 10. 2 4 6 8 contoh, sorry. Ya. Kataba. Ni semua past tense, tuan-tuan. Past tense juga dikenali sebagai perfect tense. Ya, Haji Fakri, apa soalan? Ustaz, dalam kolom 3 tu Ustaz, kalimah fa, ain dengan lam tu, ya. Semua kalimah fa tu dia bertanda atas. Fathah. Nun. Kemudian kalimah lam tu pun fathah, ba, ra, ain. Semuanya tanda atas. Cuma ya, yang betul. Membezakannya ialah Ain baris kalimah. untuk yang ain, kalimah ain tu. Betul. Kejap ada tanda atas, kejap ada tanda depan, kejap ada tanda bawah, macam hasiba tu tanda bawah.
So apa yang membezakan baris atas, bawah dan depan tu Ustaz? Itu memang asal dia ya. Maknanya kalau orang Arab sebut hasiba, kita kena sebut hasiba lah. Tak boleh tanyalah pasal apa hasabah. Sebab benda tu dah kita panggil konsensus ya. Social consensus ataupun social convention among the Arab people. Zaman dulu sampai sekarang mereka guna perkataan hasibah. So kita terima saja hasibah. Sebab tu bila kita tengok kamus, for example kamus jadid, dalam kamus jadid dia tak akan bagi contoh hasabah, tak ada tuan-tuan. Dia semua akan jadi hasibah. Hasibah. Ya. Mengapa dia jadi hasibah? Sebab orang Arab sudah bersetuju untuk membunyikan dia hasibah. Seperti mana Haji Fakri sebut, fa kalimah ya, the first letter semua baris fathah. Ka, do, na, fa, sa, ka, ha, do, semua sama. Lam kalimah sama juga. Ba, ro, ha, ma, ba, fa. Yang bezanya hanya ain kalimah. Huruf yang tengah-tengah saja yang membezakan. Macam mana kita nak beza? Tak ada cara tuan-tuan. Tengok kamus. Selesai. Ya, boleh Haji Fakri? Ya, maknanya susulan saya, sekiranya kita nak buat past tense untuk sebarang fi'il, perbuatan, convention dia yang 3 huruf ni kasrah di ujung dengan di awal dan di hujung, yang di tengah tu aja yang ada variation mengikut convention Arab. Is that a correct punya interpretation, Ustaz? Yes, betul. Ni kejap lagi kita akan cerita ni Kejap je lagi tuan-tuan. Oh, ya. Okay, biasa tuan-tuan mendahului perbincangan. Bagus tuan-tuan. Yang itu Ustaz suka, ya. Okey ya. Jadi kalau kita tengok ya, apa ni simple ya. Simple triliteral. Triliteral makna 3 huruf. Kita dah belajar tadi. Ya. Jadi dia ada first and third radical. Sini dia panggil radical. Radical tu maknanya ni lah. Ya, fa kalimah, ain kalimah, lam kalimah. Dia panggil radical. Tuan-tuan biasa dengar free radical kan, radical bebas kan? Ya. Hari ni jumpa radical dalam bahasa tuan-tuan. Ya. Radical dia biasanya maftuh. Maftuh ni maknanya baris fathah. Dot baris fathah, ya. Kita ambil kataba ni. Kaf baris fathah. Ta ya, fathah. Ba fathah. Kebiasaan semua fathah. Ya, doroba semua fathah. Nasara semua fathah. Tapi kadang-kadang ada yang dia punya ain kalimah baris bawah. Dia bukan sama'a tapi sami'a. Ya, macam hasibah dia bukan hasabah, dia hasibah. Ya, yang lebih menarik karuma. Dia bukan karoma, bukan karima tapi dia karuma. Adakah kita kena hafal saja? Memang tuan-tuan tak ada cara. Sebab tu kamu sangat memainkan peranan. Ya, jadi yang lain kita kata semuanya maftuh, semuanya radikal dia berbaris fathah. Ya. Vowel with fathah. But the second or the middle radical. Ni, ya. Kalau kita nak tukar ya Kak Mazidah, ya Kak Masyita, kalau kita nak tukar kita panggil saja. Ya, first radical, second radical and third radical. Ya, tu lagi senang. Fa kalimah susah kita nak sebut. Kita kata fa kalimah tu mana first radical, mana first letter lah. Second radical or the middle radical ta, and the last radical ya ba. Jadi yang membezakan kebanyakan fi'lun madin ataupun past tense hanya dia punya middle radical. Kat mana middle radical? Ni lah dia, second radical. Ya, ni contoh dia ya. Kita kata the first and the third last radical are always maftuh. Dia sentiasa fathah. Ya, walakin akan tetapi ya, the second or the middle radical is not constant, not consistent. Ya, kadang-kadang dia fathah. Contoh macam ya kita kata apa tadi ya, contoh fathah semuanya baris fathah. Ya, semua maftuh dipanggil. Tetapi ya untuk middle or second radical kadang-kadang dia fathah maftuh, kadang-kadang dia kasrah maksur, kadang-kadang dia dhammah. Ya, kadang-kadang dia dhammah. Dia panggil madmum tuan-tuan. Madmum tu maknanya dia pakai dhammah. Ya. Kalau fathah, kalau maftuh, tuan-tuan maftuh ni ya, maknanya keadaan dia tu. Kerana dia ada fathah, kita panggil dia maftuh. Kalau dia ada kasrah baris bawah, kita panggil dia maksur. Kalau dia ada dhammah baris depan, kita panggil dia madmum. Ni perkataan baru Ustaz baru terangkan hari ni. Ya. Jadi Ustaz ulang balik, tuan-tuan ingat 3 saja.
Baris dah tahu kan? Baris tuan-tuan dah tahu. Fathah baris atas, fathah ni Ustaz highlight kan, fathah baris atas, ya. Kemudian kasrah baris bawah dan dhammah baris depan, ya. Ataupun tuan-tuan boleh buat terbalik. Dhammah, fathah, kasrah boleh. Fathah, kasrah, dhammah pun tak apa. Kalau ikut buku ni, fathah baris atas, ya, kasrah baris bawah, dhammah baris depan. Keadaan tu, kalau perkataan tu ada baris atas fathah, kita panggil dia maftuh. Ya, dia maknanya in the condition of maftuh, in the maftuh condition. Ya, itu jadi maftuh. Kalau dia ada kasrah, kita panggil dia maksur. Ya, maksur. Kalau dia ada dhammah, kita panggil dia madmum. Ya, yang ini boleh tak dapat tuan-tuan? Tuan-tuan tulis dulu fathah baris atas, kasrah baris bawah. Kemudian kita ada apa? Kita ada, ya, dhammah baris depan. 3 tu dah tahu kan? Baris-baris tu tuan-tuan dah tahu. Ya. Kalau dia baris fathah, kita panggil dia maftuh. Keadaan dia. Dia punya condition dia tuan-tuan. Ya, in the maftuh condition. Kalau dia baris bawah, in the maksur condition. Kalau dia baris dhammah, in the madmum condition. Tuan-tuan boleh dapat tak? Ya, ya Haji Fakri, soalan? Ya, silakan. Nampak angkat tangan tu? Tuan-tuan ada soalan? Ya. Prof Raga ada soalan? Tak ada Ustaz setakat ini. Boleh. Boleh ya? Okey. Jadi apa condition yang kita ada? Ada berapa condition Prof Raga? 3. Sebutkan condition tu. Maftuh. Okey, maftuh. Maftuh. Ya. Kemudian madmum. Maksur dulu. Maksur dulu. Maksur. Nombor 3. Madmum. Ya, tuan-tuan jangan kelang kabut ya. Mula-mula maftuh panjang. Maftuh. Ya. Kalau dia ada fathah, maftuh. Kalau dia ada kasrah, kita panggil maksur panjang. Maksur. Ya. Kalau dia ada dhammah, kita panggil dia madmum. Madmum. Boleh ya? Selesailah. Itulah cerita ni tuan-tuan. Ya. 3 ni. Kita akan jumpa selalu. Tapi paling kurang tuan-tuan tahu barisnya fathah, di atas ada baris kasrah dan ada baris dhammah. Itulah cerita dia tuan-tuan. Ya. Macam kita kata fa'ala. Ya. Fa'ala. Ya. Semua a. Fa'ala. Semua fathah. Ya. Nasara sama. Nasara. Semua fathah. Maknanya dia maftuh. Kalau katabah sama. Semua fathah. Ya. Fathah. Jalasa sama. Kharaja sama tuan-tuan. Kalau fa'ala telah membuat. Nasara telah menolong. Kataba telah menulis. He wrote. Fataha he opened. Jalasa he sat. Kharaja he went out. Dakhala he came in or he entered. Ya, dia masuk. Semua past tense tuan-tuan. Past tense ini kita panggil perfect tense sebab perbuatan tersebut finish dan complete. Ya, tuan-tuan. Itu jawapan dia. Ya. Kemudian kita pergi nombor 2, bentuk fa'ila. Fa'ila ni maknanya yang bentuk apa tadi? Ya, yang bentuk maksur. Ain dia maksur. Fa dia maftuh. Ain dia maksur. Lam dia maftuh sekali lagi. Ya, fa'ila. Cuba tengok. Apa contoh fa'ila? Sami'a tadi. Ya, Haji Fakri tanya sami'a. Mana dia telah mendengar. He heard. Ya, he heard. Dia telah mendengar. Past tense. Ya, dia complete tak? Complete. Ya, action complete. Ya, action tu done, finish. Ya, tetapi dia punya second radical, middle radical dia, ya, second letter dia baris bawah. Sami'a, bukan sama'a. Ya, alima sama juga. Dia telah mengetahui, alima. Kita kata Muhammadun alima. Muhammad telah mengetahui. Tak pernah berlaku Muhammadun alama, tak pernah. Muhammadun aluma, tak pernah tuan-tuan. Kalau Muhammadun mesti alima. Tak akan jadi alama aluma. Kalau ada orang Arab sebut macam tu, salah dia tuan-tuan. Ya, mana dia tak ikut convention. Ya, dia tak ikut konsensus yang telah dipersetujui. Okey ya. Kemudian fariha, bukan faroha. Lepas tu kita duk panggil orang fariha, fariha. Ya, kita kata apa ni, Muhammadun fariha. Muhammad ya telah gembira. Muhammad ya
telah menjadi gembira, ya, ataupun Muhammad telah berbangga, glad pun boleh. Ya, he became happy ataupun he was glad. Syariba, dia telah minum. Ya, sama ada dia minum benda yang halal atau benda yang haram. Semua kita panggil syariba. Ya, he drank. Ya, warisa, dia telah mewarisi. Itu yang selalu orang Melayu sebut waris-waris tu. Ya, daripada warisa, bukan warasa. Radiyallahu anhum waradu'an. Ya, dalam surah apa tu? Surah Al-Bayyinah. Radiyallahu anhum waradu'an. Allah telah redha. Ya, Allah was pleased with him. Radiyah. Tak boleh jadi radaya, raduya. Tak mahu tuan-tuan. Mesti radiyah. Macam mana nak tahu? Tengok kamus jadid. Ya. Khasyiyah. Dia telah merasa takut. He was afraid. Pasal apa he was? Pasal action tu completed. Ya, done, finish, tuan-tuan. Dan dia merujuk kepada masculine singular. Kita tak cerita tentang feminine. Semua kita cerita tentang masculine saja, tuan-tuan. Dan dia singular. Ya, khasyiyah. Okey, apa soalan? Haji Fakri, angkat tangan tu. Maaf, saya baru dah keluar. Page apa, Ustaz? Ya, okey, ya. Tak apa, dengar je dulu. Ya, dah share dalam buku. Nanti ada sahabat kita share nanti. Ya, dengar je, tak apa. Tengok Ustaz, je sebab Ustaz share buku ni. Ustaz tengok nombor 1 tadi Ustaz, yang Haroja tadi Ustaz, tak sempat nak salin. Atas Haroja, dia. Khoroja. Atas nak buang kahak. Ya, khoroja. Nombor 1 dia fa'ala tu lah, bentuk dia fa'ala. Fa'ala. Pattern dia, the pattern is fa'ala. All maftuh. All in maftuh condition. Fataha, ya. Sebab tu fa'ala tu. The example nasara. Cuba tengok, semua kan baris fathah. Kataba, fataha, jalasa, and the one that you mentioned just now, kharaja. Ya, semua fathah. Ya. Ustaz, mungkin soalan saya ni soalan yang tak cerdik lah. Bila you sebut dia fathah, dia maftuh. Kasrah dia jadi maksur. Dhammah dia jadi mafmum tu kan. Sebenarnya the meaning is the same lah. Maftuh tu pun fathah lah. Kasrah tu maksur lah. Is it the same? Makna yang sama lah kan? Betul. Dia berkaitan lah. Itu je lah membezakan. Dia maknanya bukan dia bukan simply makna sama. Fathah tu dia punya baris. Fathah tu is the baris. Ya. Maftuh tu is the condition dia. Condition. Keadaan. Condition, condition tu. Condition dia, keadaan dia. Ya. Contoh kita kata, ya. Apa baris dia? Baris dia fathah, baris atas kan. Ada baris dia kasrah, baris bawah, dhammah, baris depan. Itu baris dia. Ya, itu tanda dia kan, tanda dia, simbol dia. Ya. Dia. Okey. Tetapi yang maftuh, ya, maknanya maftuh tu dia punya keadaan dia tu ada fathah. Kita panggil maftuh tu condition dia. Hal keadaan dia. Ya, itu je beza. Of course dia memang berkaitan. Tapi dari segi penjelasan dia tidaklah simply ya kita kata dia sama je. Memanglah sama, tapi kita kena tahu yang fathah tu pembezaan dia. Baris dia. Tetapi yang maftuh tu dia punya condition keadaan. Macam kita tanya, macam mana keadaan dia? Maftuh. Macam mana keadaan dia? Maksur. Macam mana keadaan dia? Madmum. Ya. Apa baris dia? Fathah. Macam itulah cerita dia. Tuan-tuan boleh dapat tak Ustaz sebut ni? Ni Ustaz dah pergi slow, ya. Slow and steady lah Ustaz harap, ya. Tuan-tuan tak ada kelang kabut sangat, ya. Sebab nanti buku ni akan dapat, ya. Tapi contoh-contoh dia ni Ustaz suka. Cara dia menyusun tu, ya. Cuma dia tidak susun dalam bentuk table lah di sini. Itu je lah masalah dia. Ya, macam biasalah kita pakai buku orang, tuan-tuan. Kita terima je lah nak buat macam mana. Kalau banyak cakap, buat buku sendiri. Ya? Ustaz pun tak ada buku sendiri, jadi pakai buku orang, terima je lah. Okey, ya. Apa ni orang lain kalau ada soalan? Ya. Apa Kak Jamaliah ada soalan? Ya. Kak Liz ada soalan? Silakan. Tak ada. Hari ni ramai yang tak ada. Hari ni ramai yang tak ada. Ustaz, back to yang pangkal awal. Back daripada yang awal kita belajar tadi, fa, ain, lam. As indicator kan.
So it simply means fa tu indikator huruf yang pertama lah. Macam kataba tadi kan. So apa yang membuatkan kita nak kena ingat fa ain lam tu Ustaz? Why do they choose fa ain lam tu? Mungkin bodoh juga lah soalan saya ni kan. Daripada kita nak ingat fa ain lam, baik kita sebut je first. Baik kita sebab daripada kita sebut fa ain lam, baik kita sebut first indicator, second. Bukan indikator. Dia bukan indikator. Okay. Now I see the point. Okay. Okay, saya faham. So akak maknanya dah kereta api daripada saya tak tertangkap. Tadi saya tak tertangkap, sekarang baru saya tangkap. Okay, Farah Ustaz dah. I caught it. Okay. I got it. Okay. Tak apa, buktikan you understood. Buktikan you got it. Buktikan. So tadi saya memikir why nak sangat letak fa ain lam kat situ. Mula saya kata, why can't we just say this is the first indicator, this is second indicator, third indicator. Dah lah, kenapa nak guna huruf fa ain lam? Mula saya terfikir macam tu. Sekarang bila Ustaz kata fi'il, barulah saya faham. Okay, fine. I understand. Yalah, sebab bila kita sebut verb kan, pasal apa nak guna verb? Sebab memang dia verb. Pasal apa nak guna fi'il? Saya tak nampak dekat situ. Mula saya tak nampak dekat situ fi'il. Okay, Ustaz. Faham. Dah, I got it. Okay. Jadi sebenarnya dia bukan indikator. Dia tu maknanya dia punya radical. Kita pakai yang tadilah. Dia ada istilah radical tadi. Ni senang ni radical ni. First radical. Sorry, salah sebut. Radical, not indicator. Radical. Untuk dot ain fa ni, okey, Ustaz ambil yang paling bawah ya, sebab nak tunjuk radical ni ada same page. Do'fa ni, do'fa maknanya he was or he became weak tu. Dot ain fa kan 3 huruf ya. Tiga-tiga ni kita panggil radicals. Dot is the first radical, ain is the second one, fa is the third one. Cuma kat sini okay. Dia tak ada. Tak apa. Dia tak kata second radical je. Dia guna middle radical. The middle radical tu lah, the second radical or the middle radical tu lah yang not constant. Ni tengok tuan-tuan. The second or the middle radical, maknanya letter. Di sini dia pakai radical. Is not constant ataupun not consistent. Maknanya dia punya condition tu not consistent. Sometimes dia maftuh, sometimes dia maksur, sometimes dia madmum. Dia 3 condition dia. Tu radical tu kita panggil tu. The second radical saja. The first radical or the third radical, maknanya the first one, then the third one, the third radical, last radical are always wawal with fathah. Maknanya condition dia sentiasa maftuh. Sentiasa fathah. Dia tak pernah jadi maksur ataupun madmum. Yang berubah ni hanya the second radical or the middle one. Tuan-tuan ingat, sekali lagi Ustaz sebut, for the third or the fourth time, yang berubah hanya dia punya second radical, which is the middle radical. Boleh faham tuan-tuan? Boleh Okey, selesai. Faham dah. Faham. Ya, orang lain silakan. Orang lain ada apa-apa? Kak Masyitah boleh ke? Ini kita cerita verb je hari ni, tuan-tuan. Nak fokus pada verb. Ustaz, sebab saya pun dah 2 minggu tak ada ni kan. Okey, apa ni nak tanya, memang words ni semua, past words ni memang all in the Quran je Ustaz Memang Quran punya word lah. Kita bukan contoh. Kebanyakan contoh Quran. Sebab apa kita nama buku dia pun, nama buku dia pun Quranic Arabic tuan-tuan. Nama buku dia. Jadi tuan-tuan jangan rasa, tapi ustaz, pasal apa ustaz bagi contoh Ahmad mendengar Ahmad mendengar, sebab kita nak bagi contoh bahawasanya perkataan contoh sami'a tadi kan, macam ustaz sebut he heard ni, mana kita boleh apply sama ada dalam Quran ataupun dalam kehidupan biasa. Kita so kata Ahmad, kalau she ustaz atau them jadi macam mana, lain sangat ke beza dia? Ustaz tak nak sebut lagi sebenarnya, tapi sebab perempuan suka bertanya kan, dan Ustaz alu-alukan lah, tambah aja huruf ta dekat belakang, ta kat belakang ni, katabat, tambah huruf ta. okey, biasalah ta tu memang feminin kan. Okey.
Barulah dia jadi sami'at. Itu yang belakang lah tu. Fatahat. Ya, okey. Barulah katabahi. Kalau katabat, she. Si. Dorobat. Kalau Nasarat. ramai Ustaz, kalau dah ramai, dia Ramai tambah waw kat belakang. Tambah waw. katabun, katabut. Oh, okey. Dorobu, nasoru, fatabu. Darabu. Oh, ya. Wow, ya. Okey. Yang Kak Masyidah tanya tu kejap lagi boleh jumpa insyaAllah. Ya. Itu yang bagus mengajar tuan-tuan dan perempuan ni, sebab tuan-tuan dan perempuan apa kita panggil ya, very interested nak tahu kalau macam ni macam mana. Bagus tuan-tuan. Itu menunjukkan keinginan yang tinggi. Bagus. Ya, silakan. Apa soalan? Terima kasih Ustaz. Sama ya. Yang Kak Masyidah tanya tu kita tengok. Ya. Saya lambat. So saya nak tanya, nak summarize. So fa'al ni dia ada fa'ala, fa'ila. So but it's all verb, past tense verb lah. So past tense. And then maknanya all the examples ni is the structure or the rhythm, the structure lah. If it's then dia ialah maksud pattern, pattern, correct, structure pula. Betul. Okay, so is that the three types lah ya Ustaz of fi'il. Okay. The first type, thank you. The first type is fa'ala, correct, all fathah. The second type is fa'ila, radical fathah. The third radical fathah, only the middle radical is kasrah. Only the middle fa'ila. This is the second type. And the third type is fa'ula. Fa'ula. Always the second radical is different. It's not consistent. Sometimes, the second radical is fa'ala, number 1. Number 2, fa'ila, kasrah. Number 3, fa'ula. It's always the second or the middle radical, which is not consistent. The first radical and the third radical are always consistent. Always Tapi yang middle one tu, yang sometimes 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 Itu je beza dia. So, that's why. Macam mana? Bila dia dah jadi lain tu, that mean the word pun dah lain kan Ustaz? The meaning. Maknanya dia tak lain. Tak. Dia tak ada bentuk lain. Let's say macam kita kata macam ni Ustaz sebut ni apa tadi contoh sami'a ni, maknanya Kak Masyidah takkan jumpa sama'a. You will never find sama'a, and you will never find samu'a. Takkan ada. Dia hanya ada sama'a saja. But you have the fa'ala, sekejap tadi fa'ila, sekejap fa'ula. Semua past tense. Tapi mana ada sama'a, tak ada. Yang ada sami'a. Untuk sami'a yalah, tapi yang fa'ala boleh pula jadi Can I try to understand Ustaz? If I if I Go make ahead. myself clear. So actually for fi'il in general, verbs, you can have 3 types of patterns. Fa'ala, fa'ilu, 3 patterns. fa'ula. So but it all means the same. So you have to hafal the word lah. So some word. Tak payah hafal lah. Kalau tak hafal pun tak apa, tengok kamus je. Tak, maksud saya kataba. You mean you don't have katiba? Katiba no? No katiba, no katuba. It's always kataba. Correct. So that means the fi'il for what's this? He wrote. He wrote is always kataba. Right? Betul. So that's the memorization part lah maksud saya tu. Maknanya the fi'il for katab is katab, is it? It's katab, the word is katab. Is it katab? Kaftaba. Is it katab? The word is to write. Kaftaba. To write. Tadi dah tengok ni kat atas ni. Tadi tuan-tuan kejap. Tuan-tuan dah terlepas balik ni. Ni tadi ni. Ini asal dia ni. Ni Ustaz tunjuk ni. Now, pay attention. Kataba. Ka plus ta plus ba. Kataba. Itu yang jadi kataba macam ni.
Maknanya asalnya dia 3 huruf. Ada kaf, ada huruf ta, ada huruf ba. Yes. Bila kita combine to form past tense, dia jadi kataba. Dia always kataba. Dia takkan jadi katiba, katuba, tak ada. Jadi tadi Kak Masita kata, so dia berubah mana? Dia memanglah berubah mana sebab kataba hanya untuk dia telah menulis. Sami'a untuk dia telah mendengar. Menulis dan mendengar memanglah berbeza. Takkanlah menulis dan mendengar tu sama. Sorry Tapi Ustaz, saya dia punya- sebenarnya tersilap. Fa'ala tu is not a word. Fa'ala memang verb. Fa'ala memang verb. Siapa kata fa'ala bukan verb? Means verb. Means verb. Fa'ala tu boleh bentuk. Itu kan dia punya pattern je Kak Masita. Pattern je. Itulah Ada pattern. Okey, sekejap. Ada pattern fa'ain lam, fa'ala. Ada pattern fa'ila dan ada pattern fa'ula. Pattern. Dia punya pattern. Bukanlah maknanya kalau contoh kan, macam nasoro dia masuk pattern fa'ala. Kataba, tengok dalam ni muka 176 ni tuan-tuan bagi perhatian. Nasoro pattern dia fa'ala. Kataba pattern is fa'ala. Tapi untuk nombor 2 Sami'a, the pattern is not fa'ala. Fa'ila, Alima, the pattern is fa'ila. Tapi kalau macam syarufa, hasuna, pattern dia yang masuk pattern fa'ula. Pattern dia semua fa'ain lam, betul. Tetapi pattern dia ada 3. Ada fa'ala, fa'ila, fa'ula, 3. Dan of course, lain perkataan, lainlah pattern dia. Untuk menulis, pattern dia fa'ala. Untuk mendengar, pattern dia fa'ila. Untuk jadi mulia, pattern dia fa'ula. Pattern dia tu. Pattern. Boleh dapat Faham Ustaz. Okey, mudah-mudahan boleh faham Kita kena bagi contoh-contoh lain tapi Ustaz kena bagi contoh-contoh macam ni dulu. Sebab tu dia kena ada satu buku yang cerita. Alhamdulillah. Ada buku banyak di pasaran tapi sebab buku ni tak payah beli. Sebab minta maaf tuan-tuan Ustaz minta tuan-tuan beli kamus jadid dah berminggu dah tuan-tuan, berbulan dah. Tuan-tuan tak beli juga. Jadi Ustaz dah faham bahawasanya membeli ni susah walaupun harga RM8. Jadi kalau Ustaz jumpa di internet, Ustaz share je sebab dia free tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah pergi Shopee, tuan-tuan tak payah pergi Lazada. Nanti tuan-tuan kata Lazada mahal RM20. Apa Shopee murah RM8. Tapi tak beli juga tuan-tuan. Sorry tuan-tuan. Hari ni Ustaz kena apa kita panggil, Ustaz kena cakap je. Tuan tak boleh. Pasal apa? Sebab belajar ni kena bersungguh tuan-tuan. Bersungguh beli je. Tuan-tuan dah bersungguh datang kelak. Alhamdulillah. Bagus. Dictionary kalau tulis Jawi tu susah lah Ustaz. Susah. Macam mana? Arabik, Quran. Tak ada pula orang komplain. Yang corpus tu bagus tak yang corpus tu? Yalah pasal akak English speaking sebab tu macam tu. Tapi tak ada pilihan tuan-tuan. Sebab dia tak boleh, tak ada cara. Sebab memang kamus yang terbaik memang Jawi. Pasal kita belajar Arabik. Tak ada pilihan tuan-tuan. Tuan-tuan kena biasakan diri. Memang mula-mula susah tapi lama-lama tuan-tuan akan jadi lebih mudah. Tu cerita dia. Tak ada pilihan tuan-tuan. Allah, insya-Allah. Okey Okey, selesai. Jadi tuan-tuan tolong bersungguh bersungguh sikitlah Sebab tuan-tuan dah bagus dah tapi kena rajinkan lagi. Tak boleh tuan-tuan sebab Allah bagi kita kefahaman bila Allah tengok kita bersungguh, tuan-tuan percaya cakap ustaz. Pasal ustaz cakap ni berdasar pada pengalaman diri. Tuan-tuan kena ingat ustaz pun sama mula daripada zero kan. Mula daripada zero. Cuma ustaz kenal Arabik ni dalam usia yang lebih muda lah, itu saja. Ustaz kenal, ustaz belajar betul-betul tu pada umur 17-18 tahun. Jadi maknanya lebih awal. Bukanlah maknanya lepas pencen baru belajar, umur dah 40 baru belajar. Tak, ustaz lebih awal tu saja. Tapi kita mula daripada scratch. Mula daripada scratch. Mula daripada scratch. Kalau tuan-tuan belajar daripada mungkin ustaz-ustaz apa kita panggil pensyarah yang lain kan. Mungkin dia daripada sekolah tadika belajar Arabik. Daripada sekolah rendah belajar Arabik. Tapi ustaz tak. Jadi peringkat menengah kita kata ataupun selepas SPM baru mula. Tapi tak ada masalah tuan-tuan, boleh dapat. Bila kita belajar dengan cara yang betul. Sebab itu
Ustaz kongsi pengalaman Ustaz belajar bukan pada usia awal, ya. Share dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan ya tuan-tuan dapat manfaat. Tu cerita dia. Ya, sebab kebanyakan guru-guru kan, ya. Macam guru tahfiz, Ustaz bagi contoh. Guru tahfiz tu dia akan ajar kita seperti mana dia belajar. Sedangkan masa dia belajar tu, dia kena pukul, dia kena cubit. Masa tu dia umur 7 tahun, 8 tahun. Cara umur 7 tahun, 8 tahun tu, dia perkenalkan kepada kita, tak jalan tuan-tuan. Pasal dia ajar kita tu cara umur 7 tahun, 8 tahun. Ya, sebab tu, ya, yang terbaik ialah ya orang yang kenal menghafal Quran tu, dia dah dewasa. Dia dah umur 30, umur 40, dia belajar dan dia dapat. Dan dia tunjuk pada kita, oh tu lagi efektif tuan-tuan. Pasal dia cerita pengalaman peribadi dia. Yang daripada tak tahu langsung kepada tahu. Ya, sama tuan-tuan. Ustaz cuba share dengan tuan-tuan benda-benda yang ni bukan budak-budak kecil tuan-tuan. Ya, sebab Ustaz kenal ni pun bukan masa kecil-kecil. Masa umur 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun tak. Ya, kita kenal tu setelah ya kita umur 18, 19, maknanya umur 20 lah kita kata, ya. Tapi alhamdulillah boleh dapat tuan-tuan. Ya, dan sebahagian daripada apa yang Ustaz belajar tu kita belajar dengan menggunakan English medium kita belajar. Alhamdulillah tuan-tuan. Ya, kita kenal tu, ya. Jadi alhamdulillah benda tu kita dapat. Kita boleh baca Quran, kita boleh faham, ya, kita boleh tafsirkan dia, kita boleh terjemah, ya, kita tahu meaning dia, kita tahu dia punya makna tersurat, tersirat dan sebagainya. Kalau nak celoteh panjang tuan-tuan. Ya, tapi Ustaz tu cukup lah. Ya, mudah-mudahan dia boleh bagi motivasi pada tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan bersungguh, Allah pun bersungguh nak bagi ilmu pada kita. Tapi kalau kita Thank you, tuan-tuan, Ustaz. sebab Thank you, Ustaz, for the motivation. Doa banyak dan ni Ustaz kat Mekah Ustaz. Ya. Ustaz, bagi saya tambah. Balik Mekah tu lagi semangat. Ya. Aduh. Ustaz, bagi saya tambah info kepada jemaah Ustaz. Jangan takut ya. Saya ada Al-Jadid depan saya ni. Kalau siapa yang rasa dia tak boleh baca Jawi pun boleh. Sebab ayat dia pendek je. Dia tak ada ayat panjang-panjang tau. Pendek-pendek je. So you can read actually. No, So, I'm reading it. Kak Mazida boleh can read but I don't know lah, maybe it's me. I'm just apologize. It's not that cannot read, but it is so hard to tangkap, you know, to lagi satu Ustaz, ramai jemaah sebab I had been sending so many kamus and some of them got confused. Sebenarnya yang mana satu kita nak beli, yang mana satu kita nak pakai sebab Ustaz keep on changing. So sekarang saya boleh jadi sekarang saya cakap I'm not changing. Okay. I'm not changing. So, I'm adding. Okay. Not changing. Yeah. Okay. So I will tell everybody make sure. So but then kalau siapa-siapa yang kata Ustaz pun memang dari awal dah suggest belilah Al-Jadid tu. Okay ya? Itu saja. Sekian. Terima kasih. Tapi Ustaz yang saya rasakan Ustaz, my thinking lah kan. Most important is you have to understand the 3 root word. Once you understand the meaning, the rest are all like comes naturally lah sebenarnya. Betul tak Ustaz? Kalau tak tahu meaning pun susah you nak buat macam mana pun you tak akan faham kan? You must know the 3 root word tu. Yeah, that's right. Dan tak ada pilihan memang kena pakai kamus. Bila kita ada kamus jadid sebagai contoh, lagi tuan-tuan, ni kamus ni the kamus, that's right. Paling tak complicated. Kamus ni banyak yang complicated tuan-tuan. Ni antara yang paling mudah. Dah lah nipis, harga murah, ya. Lepas tu cuma dia punya font dia bukan font orang pencen lah. Font dia kecil. So small kan Ustaz? Tapi macam Ustaz bagi tahu. Dengan teknologi kita boleh enlarge kan dia. Tuan-tuan hantarlah kedai. Beli RM8, hantar dekat print expert tu, ya. Minta dia enlarge A4 size. Ustaz ada banyak buku-buku yang buku-buku lama kecil-kecil, ya, yang Ustaz enlarge kan. Ustaz enlarge kan, ya. Berapa sangat harga dia tuan-tuan, ya. Sebab apa? Sebab kita ada teknologi, ya. Jadi macam tu. Ada banyak buku yang Ustaz nak baca, tapi sebab mata tak berapa nak celik dah, rabun tuan-tuan, Ustaz enlarge kan. Enlarge kan A4 size tuan-tuan. Ada banyak, ya. Ada banyak tuan-tuan, ya, yang Ustaz buat. Tuan-tuan boleh tanya isteri Ustaz. Ya, Cikgu Saibah, tuan-tuan boleh tanya, ya. Memang, ya, dia pun sometimes kadang-kadang kalau dia pergi Shah Alam tu Ustaz minta tolong. Ustaz kata print tolong hantar buku ni enlarge kan dan Ustaz boleh senang baca, ya. Sebab memang dah tak berapa nak nampak. Jadi
kamus ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh enlarge kan dia. Ya, A4 size, senang tuan-tuan. Dan tuan-tuan boleh go through, baca. Ya, tuan-tuan buat dalam bentuk, sebagai contoh ya. Tuan-tuan buat dalam bentuk macam ni ya. Ni dia punya apa kita panggil ya. Apa binding ni dia panggil ya. Binder Ni, spiral. binder. Sangat senang tuan-tuan. Spiral binding ni tuan-tuan boleh buka ya. Bukan comb binding. Kalau comb binding ya, kadang-kadang kualiti kalau binding bagus tuan-tuan. Ya, dan benda tu ya. Okay, I will take your advice Ustaz, insya-Allah. Next week semoga mesti ada. Next week semoga mesti dah ada Al-Jadid ya. Yes, Kak Mazidah, insya-Allah. Tolong belilah tuan-tuan ya. Tuan-tuan beli ya. Kalau susah sangat nak Shopee tu tuan-tuan, pergi Jalan Tunku Abdul Rahman tu ya. Pustaka Mukmin. Pustaka Mukmin tu depan Miniwa tu. Ya, depan restoran apa tu tuan-tuan? Restoran Insaf tu depan Insaf, tu. Tuan-tuan pergi. Yeah. Kalau tuan-tuan pergi Insaf tuan-tuan nanti kat situ. Ya. Sambil makan dekat Insaf tu pergi beli dekat pergi beli dekat Pustaka Mukmin tu tuan-tuan. Ya, tuan-tuan pun dah lama tak turunlah tuan-tuan ya. Okey, selesai. Ya. Jadi balik pada cerita tadi tuan-tuan ya. Selama ni kita jumpa triliteral. Thank you. Kita ada triliteral yang 3 huruf. Selalu juga kita jumpa juga yang 4 huruf. 4 huruf dah banyak jumpa. Nama kalau triliteral, sulasi kita panggil triliteral. Kalau dia 4, quadriliteral tuan-tuan. Kita dapat istilah baru, quadriliteral. Ya. Jadi kalau siapa-siapa yang dah belajar bahasa Arab, fi'il sulasi itu triliteral. Sulasi mana salah satu 3. Kalau dia 4 huruf, quadriliteral ya. Contoh quadriliteral ialah tarjama. Nampak 4 huruf. Tarjama. 4 huruf. Zalzala. Ni kita jumpa dalam surah Al-Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ni zalzala. Ya, kita jumpa zalzala. Zalzala 4 huruf. Ya, 4 tu ya sama macam tarjama. Sama macam dahroja, sama macam zahzaha. Semua ni dalam bentuk ya quadriliteral, mana 4 huruf. Ya. Tuan-tuan ingat tak? Kalau dia 3 huruf, untuk jadikan dia 2, Kak Mazidah ingat tak? Kalau dia 3 huruf macam kataba tadi kan? Ni kita pergi ni, ya. Ni semua ni. Ya. Kataba, doroba. If you want to make it the 2 of kataba, you put alif first, right? Katibun. Not katabun. Katibun. Asyik salah je saya ni. Katibun. Katibun. Ustaz punya soalan pun tak jawab. Terus je bagi yang lain. No. Daribun. Selalu Nasirun. lupalah Ustaz. Bukan. Fatihun. Samiun. Ya. Ustaz tanya tadi, untuk yang triliteral ni yang 88 ni. Kataba, doroba, nasura semua ni ya. Untuk jadikan dia 2 pelaku, kita tambah alif selepas the first radical kan? Correct. Tambah alif lepas first radical, lepas kaf tambah alif, lepas dot tambah alif, lepas nun tambah alif. Ya, dan bila dia tambah alif, bunyi dia mesti kaf alif jadi ka lah bunyi dia. Tapi yang second radical di baris bawah. Second radical must be kasrah. Sebab itu jadi katibun. And the third radical kita letak tanwin. Dengar dulu. Third radical letak tanwin. Dia jadi katibun. Maknanya seorang lelaki yang menulis katibun. Sebab kataba, he wrote. Katibun is male writer. Male writer. Ataupun masculine writer. A singular masculine writer is called katibun. Okey, selesai ya. Kita pergi doroba pula. Dot, roba. You put alif after dot. Ya, put alif after dot. Doribun. You put kasrah. You put kasrah. And you put tanwin ya. For the third radical. Pasal apa tanwin? Pasal noun is all dia normal noun. Mesti tanwin. Tanwin at the back. Jadi, doroba now become doribun. Ya, doribun. Maknanya orang yang memukul tu, pemukul tu is called doribun. Ya. Nasoro, same thing. Nun, after nun you put alif.
Apa makna nasirun? Nasirun makna helper ataupun assistant. It's called nasirun. Ya, dah boleh agak dah tuan-tuan. Kalau fataha, fatihun, orang yang membuka. Opener. The opener. Kalau sami'a, sin after alif, ya, after sin you put alif. Sami'un. Ya, walaupun dia punya second radical, the middle one berubah, ta is fataha, ra fataha, ya, mim is kasra, ra is dhammah, sin kasra, tak peduli. Bila dia jadi dua, ya, dua makna pelaku, kita letak saja alif selepas the first radical, and ya, the second radical must always be kasrah. Jadi kalau kataba, katibun, doroba, doribun, nasara, nasirun, fataha, fatihun, sami'un, karuma, karimun, ya, karimun, ya, hasiba, hasibun. Jadi hasibun ada dua makna. Satu, ya, maknanya orang yang memikir, pemikir. Satu lagi ialah orang yang mengira, hasibun. Sebab tu hasibun is called accountant. Accountant is hasibun. Ya, dah boleh agak dah tuan-tuan, ya. Do'ufa, ya. Mana kita ada do'ifun secara umum. Walaupun ada adjustment lah sikit. Tapi secara umum tuan-tuan dah boleh agak. Kalau dia 3 huruf, ya, 3 huruf, dia triliteral, macam itulah cerita dia. Sekarang ni kita cerita tentang yang 4 huruf pula. Ya, kita cerita yang quadriliteral. Quadri, ya, quadri daripada perkataan 4. Ya, quarter daripada perkataan quarter. Quarter kan 1/4. Jadi quadriliteral maknanya radical dia ada 4. Contoh dia, ya, ni pattern dia. The pattern for a 4 radical verb, contoh dia ialah fa'lala. Fa'lala ni the pattern only. Macam tadi kalau 3 huruf kita ada fa'ala kan. Fa'ala, you have the second pattern fa'ila, the third pattern fa'ula. Itu pattern untuk triliteral. Now we are talking about the quadriliteral. The quadriliteral, salah satu cara dia, salah satu pattern dia is fa'lala. Instead of fa'ala, no more fa'ala, now we have fa'lala. Fa'lala. Ya. Cuba tengok apa ni bentuk dia, tarjamah. Tarjamah is fall under which pattern? Is fa'lala. Fa'ala. Yeah, 4 words. 4 letters. Quadriliteral. Ya, quadriliteral. Ya. Ya. Quadriliteral. Ya, zalzala sama bentuk. Ya, dahroja bentuk, zahzaha bentuk. Ya, kalau tarjamah mana he translated. Past tense, still past tense. Dia takkan jadi present tense. Semua yang kita bincang ini adalah past tense. Ya, cuma Kak Macitah tanya, kalau yang buat tu ialah orang perempuan macam mana? Instead of kataba, katabat. Ya. Kalau tarjamah, nak jadikan dia perempuan, tarjamat. Zalzala, ya, zalzalat. Dahroja, dahrojat. Zahzaha, zahat. Allahu Akbar. Tambah tak merbutah. Tambah tak ada, bukan tak merbutah. Tambah tuha kat belakang, dah jadi orang perempuan. Dah jadi she pula dah. Okay. Jadi it is well known fact that a verb fi'il without a subject, fa'il. Ni fa'il. Fa'il ni lah subjek dia. Atau kita panggil dua tadi. Ya. Jadi Ustaz, kalau ya. Ustaz, ya, ini dua untuk verb lah, ya kan? Yang kita belajar yang lepas ialah 2 untuk noun yang ada mim kat depan dia, Ustaz, ya. Macam tu, ya. Sama. Semuanya verb. Semua verb. Cuma ada yang triliteral, ada yang quadriliteral. Ya. Tak, contoh kalau terjemah. Okey, terjemah. Benar, terjemah mim kan Ustaz kita tambah. Jadi mutarjim. Ya. Jadi tambah mim depan. Dan mim tu mesti dhammah. Dah boleh agak dah tuan-tuan. Cuma kadang-kadang kita mutarjum ke, mutarjam ke, macam mana kita nak tahu yang susah ya? Ya, betul. Dia pattern dia mesti, kalau tarjamah mesti mutarjim. Anything that is 4, 5 or 6 words kita tambah mim kan Ustaz? Tapi betul. Tapi kalau dia punya, sekejap. Kalau pattern dia fa'lala macam ni lah.
Maknanya Yalah. kalau tarjamah mutarjim. Kalau zalzala, kalau zalzala muzalzal. apa muzalzal? Mutarjim mesti muzal Jil. Muzaljil. Jil. apa muzalzil. Muzalzil. Tuan-tuan jangan kelang kabut tuan-tuan apa ni. Apa kita panggil gopoh, jangan gopoh. Relax aja. Ya. Kalau apa kita panggil ya? Kalau tarjamah mutarjim. Zalzala Muzalzil. Ya. Mutalzil. Kalau dahroja Mudahrij. Mudah. Kalau Mudahrij. muzahzih maknanya Muzahzih. orang yang kerjanya membuang sesuatu ya, dia remove sesuatu benda yang tak elok ke apa, kita panggil muzahzih. Ya, muzahzih. Yang pasti semuanya mim di depan dia ya. Okey ya, itu selesai ya. Nak cerita ni. It is well known fact that a verb al-fi'il, verb tu past tense verb without a subject ya, convey no sense. Dia setiap fi'il, setiap verb dia mesti ada dia punya dua dia, fa'il dia mesti ada. Ya. Macam kita kata tadi kan ya, kita kata contoh kita kata apa? He wrote, ada orang yang buat. I wrote, I did that. You wrote, you did that. She wrote, she did that. Mesti ada. Ya. Bilal wrote, mana Bilal? Orang dia mana boleh tak ada kan? Ya. Contoh ni, kita contoh. Kalau Zahaba, kita dah tahu dah. Zahaba ni yang buat dia mesti lelaki, mesti he. Tapi kalau Zahabat perempuan. Kalau Zahaba, he went. Tapi kalau Zahabat, she went. He went. Ya. Walaupun tak ada letak Fatimah kat situ, kalau kita kata Fatimah Zahabat, Fatimah lah. Tapi kalau kita tak kata Fatimah Zahabat, kita kata Zahabat je, kita dah tahu dah. The dua must be feminine, not masculine. Ya, bahasa Arab dia macam tu tuan-tuan. Ya. Zahabu ramai kan? Apa dia? Zahabu. Ada ke Zahabu Ustaz? Ada ramai. Tadi yang akak tanya tadi. Yang akak tanya kalau ramai kan. Ni tadi inilah yang akak tadi yang mula-mula tadi yang tak sabar nak tanya tu, ni jawapan dia dah ada. Okey. Tak sabar nak tanya. Tengok ya. Okey. Kalau Zahaba ni bagi contoh sekali lalu je. Kalau Zahaba mana he, one person. Ya. Cuma kalau dua kita kata Zahaba. Nanti kita tengok buku ketiga, buku yang tentang verb tu ya, buku ketiga kita. Ya, yang pertama tu yang 20 apa kita panggil most frequently word tu ya. Kemudian kita ada the unlocking nombor 2. Buku nombor 3 tu cerita benda yang sama je tuan-tuan. Ya, yang ini is a good introduction to that book. Zahaba one person, he went. Zahaba ya, two person went. Two person masculine dual. Ya. Semua past tense tau. Jangan kata present atau future. Jangan fokus pada lain. Pada past tense. Kalau present mesti ada ya kan Ustaz? Tapi jangan cerita dululah ya. Kita cerita past tense. Gigit dulu yang past tense tu ya. Barulah gigit yang lain. Jangan semua nak gigit tuan-tuan. Nak gigit tak mampu kita ya. Gigit satu-satu, pegang satu-satu dulu ya. Jangan mi goreng pun nak ya, bihun special pun nak ya, spaghetti pun nak, pizza pun nak. Jangan macam tu tuan-tuan. Satu-satulah. Aduh. Orang buka puasa kan, ajuah pun nak makan, ambar pun nak makan, mejul pun nak makan, rutop sudahlah, satu-satu sudahlah. Ya, jangan tuan-tuan banyak-banyak sangat. Satu-satu dulu, ajuah aja tuan-tuan. Ya, settlekan dulu, ajuah 3 biji settle. Nak tambah balik mejul 3 biji barulah macam tu. Ya, jangan kelang kabut. Jangan melompat. Perempuan suka melompat ni, ya. Jangan melompat. Jalan slow and steady. Ya. Lutut kan dah tak berapa kuat, ya. Kalau kita melompat nanti tertanggal lutut tu macam mana? Ya. Okey, Zahaba he went. Zahaba two person went, masculine. Ya. Yang Kak Maisha kata kalau mereka ramai they zahabu. Cuma dia ada waw alif lah kat belakang. Ya, kalau zahaba ada alif saja. Ya. Tapi zahabu additional of waw and alif. Zahabu mana mereka telah pergi. They and they. Ya, they. Tapi kalau dia she, kalau Fatimah zahabat. Zahabat. Ya, cuba tengok. Kalau lelaki zahaba, he went.
Tapi kalau zahabat, she went. Ya, she, zahabat. Kalau zahabat je mesti tahu. Mesti feminin, tuan-tuan. Masculine tak boleh. Zahabat Itulah is Ustaz. Sebab itulah Ustaz, Yeah. yang penting kita must know what is the 3 or 4 or 5 root words. Because kadang-kadang kita tengok ayat tu panjang kan, satu word tu sebenarnya yang kita, because banyak tambah-tambah ni lah baru kita tahu what actually it is kan. Betul tak? Ya, betul. Jadi kena tahulah dia, sebab root dia sama, root dia zahabah. Yes. So you must Zahabah know is the the meaning. Yeah. Okey, contoh tuan-tuan ya. Macam mana kita nak guna kamus jadid ni? Senang je ya. Tuan-tuan jumpa satu perkataan zahabah. You must know the meaning of zahabah first. Yes or not? You Yeah. must know the meaning of zahabah first. And then Itu you yang nak take kena the- memorize sekarang ni Ustaz. Memang yang penting kita kena memorize all the words. Ya, betul Masyita. You are right. Yes. Itulah. Once you have the dictionary, okay, look up the word zahabah. Okay, kita pun tengok zahabah, zahabah, zahabah. Okay, siapa yang dah ada buku, mari tengok zahabah. Zahabah dekat mana? Ya, siapa boleh tolong Ustaz? Zahabah. Muka surat berapa zahabah? Kita bagi contoh je ya. Ada tak zahabah? Remember, this was my problem lah kan Ustaz, because when we see the word, you do not know what is the root word. So I did not know. Yeah. Remember the first time we started the class, right? I didn't know that wa is and, right? But you think that wa and the word tu, you thought that is the one word, right? You know now, wow is actually jamak kan? You know Yeah. that. Correct. So Additional, Yes. additional letter to Yes. indicate plural. To indicate Correct. plural. Ya. Yeah. Sekarang tuan-tuan boleh tengok kalau siapa yang ada kamu jadid, ya, apa ni, turn to page 104. 104. 100 not 200, 104. Ya, tengok 104 on your right. 104 on your right. Ya. Baris Kat ketiga bawah bawah. tu, baris nombor 3 daripada bawah. Daripada 3 daripada bawah, ya. Zahabah. Pada Now you atas. know zahabah. Dia bagi zahabah, maknanya pattern dia ialah fa'alah. The pattern. Okey, kejap. The pattern is fa'alah. Zahabah is fa'alah. Not fa'ila, not fa'ula. How do you know? Inilah convention dia, tuan-tuan. Inilah consensus orang Arab dia. So zahabah. Whenever you have zahabah, after zahabah, immediately after zahabah, you have yazhabu. You know, yazhabu is present tense. Kita belum discuss, but you always, you already know that yazhabu, because it comes immediately after zahabah. Zahabah is the past tense verb. Jadi yazhabu present tense. Yang dalam bracket tu apa? Zahaban. Itu maknanya dia punya verbal noun. That is the verbal noun. Dah senang kamu ni sebab dibagi tiga-tiga. And then you have izhab. What is izhab? Izhab is the imperative. Izhab is the command form. Apa ni? Kak siapa tu? Kak Suharti ada kamus ke? Ada Ustaz, belum beli. Oh, tak ada, ya. Okey, jadi kalau tak ada tak boleh. Minta maaf. Ya. Minta maaf Ustaz. Silakan. The second yazhabu tu kat situ tu, that one is the present tense, is it? That's right. Aha. And the Then one the in the bracket, zahaba dalam bracket tu apa Ustaz? itu adalah verbal noun. Verbal noun. Verbal Okay. noun. Verbal noun dia lah, ya. Macam kita kata Okay. read, reading. Reading is the verbal noun. Ya, Right. macam kita kata apa kita panggil, ya. Assist jadi assistant. Assistant is the verbal noun. Ya. Alright. Verbal noun tu maknanya noun yang dibuat daripada verb. Itu aja cerita dia, verbal noun. Alright. And after the one in the bracket, can you see izhab, Kak Mazidah? Can you see Nampak. izhab? Yes, Okay. what is that? Izhab is the command form. Command. form. Oh, baguslah kitab ni. Dia Semua ada. sebenarnya, Kak Mazidah, sebenarnya buku ni tak bagus, Kak Mazidah. Dia Kak sangat Mazidah, bagus. Dia tak bagus tapi dia very very bagus. dia sangat bagus, tuan-tuan. Ya. Ya, Dengan ya. harga Aku RM8. belum ada. Saya kena beli lah. Saya belum beli lagi. Okey, Tak, Ustaz dah cakap Ustaz, dah. yang mula-mula. buku ni, tuan-tuan. kita dua orang Ustaz, belum beli. saya kan yang kamus Quran tu sampai RM95 tu Ustaz. Ini RM8 je Ustaz. Sebab kita tak tanya kepada orang yang betul. Ya, you didn't ask the right person. Ah, Ya, okey. Tak apalah. Ustaz nak buat joke ni, ya.
Kak Mazidah, you buatlah didn't joke. ask the right person. You ask the left person, that's why. You need to ask the right person. Yeah. The right person, yeah, is the one in front of you. Yet you don't ask him. Yeah. Whom did Itu- you ask? Tapi kan mula-mula Mazidah, Ustaz, Mazidah. mula-mula dulu kan Ustaz pakai mula-mula dulu kan Ustaz introduce that one. That's all lah. I was Maurid tu. also Tak, considering Maurid tu dia that akan one. membantu kita. Sebab Maurid, ketika kita belum kenal past tense, present tense, kita belum kenal verbal noun, Maurid tu akan membantu kita. Ya. Tetapi bila kita dah kenal, kita akan tahu. Ya. Maurid tu akan membantu juga. Tetapi kita akan tahu bahawasanya bukan mesti yang mahal tu paling bagus. Kadang-kadang yang murah tu. Ya, Yes. yang murah tu. Ya. Okay. Tapi tak apa. Pasal Ustaz nak ajar tuan-tuan untuk mengenal mana kaca, mana permata, tuan-tuan. Ya, kadang-kadang tuan-tuan tak nampak permata depan tuan-tuan. Ya. Ya, Tuan-tuan ya. ingat dia kaca je, tuan-tuan. Ya. Jadi macam itulah, ya. Ustaz. Okey, ya. Jadi bila kita dah tengok Thanks Ustaz. ya, you are always welcome. Bila kita dah tengok muka surat 104 tu, once you know the meaning of zahaba is pergi, ya. Tapi dia bukanlah pergi, maknanya telah pergilah. Pasal apa the word telah tak ada? Sebab understood lah. Ya. Semua dalam ni semua past tense. Takkan nak tambah telah, tambahlah sendiri, ya. Ya. Okey. Okey, bila kita dah tahu zahaba tu maknanya telah pergi, kita apply aje lah. Okey. Balik pada kita punya apa ni yang page yang Ustaz share ni. Kita dah tahu zahaba maknanya he went, kan? Kalau zahaba tambah alif at the back, jadi two person went. Two person, two male, two masculine. Ya. Tambah waw alif kat belakang, maknanya kita dah tahu dah. Sama ada alif di belakang ataupun waw alif ataupun tak, ya, huruf tak maftuhah ni, semua tu adalah additional. Semua itu additional. From the original triliteral, ya, triliteral is zahaba. It's always zahaba. It's always zahaba. Ya. Jadi zahaba tu ditambah dengan alif, zahaba. Tambah dengan waw alif, zahabu. Tambah dengan tak maftuhah, zahabat. Ya. Nombor 4. Kita pergi nombor 5. Kalau dua orang perempuan pula, zahabata. Zahabata. Ya. Kalau perempuan, zahabna. Semuanya zahaba, zahaba and zahaba. Nampak tak tuan-tuan? Ya, Susah, nampak. tuan-tuan. Tak susah. Ya. Itulah ceritanya. Jadi kalau tuan-tuan sudah melihat yang mana permata tu, dia dah tak susah dah. Kita cuma gilap je permata tu, tuan-tuan. Masalahnya yang tuan-tuan gilap, tuan-tuan dan puan-puan gilap selama ni kaca tu, tuan-tuan. Sebab tu dia tak memancar betul, ya. Dia fake je, tuan-tuan, ya. Tu cerita dia. Pasal tak nampak yang permata tu, tak nampak. Dok nampak kaca je, tuan-tuan. Gilap besi Ustaz. Macam itulah. Okey, ya. Solah dia itu. Jadi zahabata, zahabna, zahabta. Ini tambah lagi berapa banyak? Zahabta, engkau telah pergi. You went. Zahabtuma, most of you went. Zahabtum, all of you went. Ya. Zahabti, you semuanya zahaba, tuan-tuan. Yang 14 ni, banyaknya. pecahan ni, tuan-tuan, is always zahaba. Yeah. The most important thing is that you know the root of zahaba. The root word. Yes. Once you know the root, the rest tu boleh kau tim lah, tuan-tuan. Yalah, itulah cakap tu Ustaz. Ya. Dia pecah dia 14, tapi 14 ni kita kena tahulah. Kalau yang pecah tahu, tapi makna zahaba tak tahu, Tak tahu pun you cannot. memang tak tahu lah. You don't know what it means. Sampai Yeah. sudah kita bengong, tuan-tuan. Ya. Memang bengong. Kalau bingung boleh tahu. Bengong memang. Bengong tu. Okey, dapat. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan boleh ketawa tu, itulah cerita dia selesai dah. Zahaba. Ini tuan-tuan, ya. Ni. Nanti ya, ni dipanggil apa ni, tuan-tuan, ya? Ni dipanggil conjugation. Tu yang tuan-tuan selalu dengar. Ni Ustaz bagi contoh bawah ni, senang. Ya. This is what we call it conjugation for triliteral verb. Buku ni bagus, tuan-tuan. Ya. Ustaz cari sampai pukul 2-3 pagi ni, tuan-tuan, cari benda ni, ya. Buku apa yang Ustaz boleh share? Yang simple. Thank you Ustaz. Thank you Ustaz. Buku grammar, tuan-tuan, Ustaz beritahu. Buku grammar ni 500 muka, 600 muka. Ustaz nak cari yang lebih mudah apa? Alhamdulillah jumpa. Ini tak sampai 200 muka. Technical benda Ustaz tu dia.
Apa dia? Technical. Memang of course lah, sebab grammar memang technical, dan dia pergi satu-satu. Kita mula dengan triliteral dulu. Ya, triliteral. From the word fa'ala, sama fa'ala. Ya, fa'ala. Yang ni lagi nampak. Kalau fa'ala, dia memula mesti dengan fa'ala. Ya, tapi fa'ala yang kita cerita tu is a third person pronoun, third person. Pasal orang tu tak nampak. Kita kata fa'ala siapa? He did. Siapa he tu? He tu mana orang yang tak ada depan kita. He's not present in front of us. He's somewhere else. Yeah, due to the fact that he is somewhere else, you said he did. He did. Dia lelaki. Kalau kita kata fa'alat, dah tahu dah. Ya, fa'alat she. Ya, third person juga. Masih third person. Kalau kita kata awak buat, lelaki, fa'alta. Tak bolehlah kita kata, okey, bila fa'ala, ya, kita kata fa'alata. Fa'alata tak boleh. Dia kena jadi sukun. Fa'alta. Yang itu kadang tuan-tuan dan puan-puan akan buat salah. Ya, tuan-tuan akan kata, kerana fa'ala, third person, maka second person is fa'alata. It's not fa'alata. It is fa'alta. Yang ini kena ingatlah. Ya, tak ada pilihan lah tuan-tuan. Fa'alta, kena buat fa'alta. Kalau perempuan, fa'alti. Fa'alta is anta. Fa'alti is anti. Kita dah tahu. Anta untuk awak lelaki, untuk awak perempuan. Tu je tuan-tuan. Ya, semua. Yang tadi kita duk sebut 14 ni tuan-tuan. Yang 14 conjugation tadi ni, 14 ni, semua dikumpulkan dekat sini. Ya, tuan-tuan tengok. Dikumpulkan. Ya, jadi, apa kita panggil? Supposedly, kalau dia ada 14, maknanya ada berapa kolom? Ada 14 kolom kan? Tapi kolom kita kat sini. Kolom kat sini ada berapa tuan-tuan? Ada berapa kolom? 4. 3 lah. Apa 3 kolom? The total column. How many column do we have now? 4. Kolom, total kolom. Banyak 1, 2, 3. 4 lah. 4 Ustaz. Mana 4? 4. You're referring to all. Ada 3, 4, 5. 20 lah. 20. Apa 20 column. 20 petak. Tak, kolom tak masuk. Maknanya singular dual plural lah, sayang oi. 3. 15. No, but then from here 1, 2, 3, 4, 5. 15. Kita dapat berapa perkataan kat sini saja. 5 kali 3 ada 15. 5 kali 3 15. Ya, 15. From here kita dapat 15 perkataan. Tak, my question is the one above ni, mention above ni, from 1 to 14. 14. But when you put it into table, it becomes 15 column. 15. Yeah, why? Why 15? Tadi kita kata 14. Maknanya apa tu? The last one tu dua kali fa'alna tu. Jadi maksudnya dia ada yang berulang. That's why walaupun kolom dia 1, 2, 3, 1, 2, 3 kan ada. Jadi ada yang berulang. The one yang berulang tu adalah untuk first person. Fa'alna tu. Sebab kalau fa'al tu saya buat, fa'alna kami buat, sama ada fa'alna tu dual ataupun fa'alna tu plural, dua-dua fa'alna. That's why total is 14 not 15. Tuan faham tak maksud saya? Yang atas Faham. Sekarang dia 15 sebab ada yang berulang. Selesai lah. Maknanya total number is not 15, is 14. Yeah. Alright. 14 conjugation dia. Okey, itulah cerita dia. Selesai lah tuan-tuan. Daripada Kalau satu je perkataan. Fa'al suma tu 2 kali juga. Yang mana? Fa'al tak suma tu sama. Di atas dia buat duduk. Zahab tuma dia buat untuk apa kita panggil untuk masculine, dan zahab tuma dia buat juga untuk masculine. Maknanya dua-dua. Untuk masculine dan feminine. Jawapan dia berulang juga. Maknanya tak sampai 14 lah sebab berulang 2 kali. Ni fa'al tuma ni. Fa'al tuma second person. Jadi mana ada 13. Ada 13. Tak apa tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan boleh pecahkan macam ni. Singular, dual, plural.
Okey, kita pergi salah satu. Fa'ala jadi fa'ala, tambah lam, tambah alif kan? Ya, mana tambah alif? Tambah lam alif. Tambah alif lah sebab asalnya fa'ain lam. Tambah je alif kat belakang. That's why we call it lam alif. Meaning ya, kalau fa'alu tambah waw dan alif, fa'alu, mereka telah buat. Fa'alat, ya, dia perempuan seorang. She did. Fa'alata, ya, dua orang buat. Dua. They, maknanya both of them. Ya. Tapi kalau fa'alna, ujung ramai. Fa'alta is anta. Fa'alti is anti. Fa'altu is saya. Ya, I did. Itu je tuan-tuan. Bendanya macam tu je. Tapi yang penting tuan-tuan kena tahu dia punya root dia. Try of the root word. The three root word tu. Ya. Dan nak tahu the three root word, tuan-tuan kena tengok pada kamus, tak ada pilihan. Ya. Okey ya. Apa ni, apa kita panggil? Ni contoh untuk quadrilateral tadi. Yang 4 huruf. Terjemah kan? Sama. Terjemah dia jadi tarjamah. Tambah alif kat belakang. Tadi Ustaz tambah alif untuk 3 huruf, untuk 4 huruf tambah alif juga. Tapi kalau dia ramai, tambah waw alif. Tarjamu. Ni tarjamu ni. Tarjamu. Apa yang kita tambah? Waw dan alif kat ujung. Tarjamu. Kalau perempuan, tarjamat. Kalau anta, tarjamta. Ya. Apa ni? Anti, tarjamti. Cuma kalau nak Ustaz, bagi baris ni. Apa dia? Kalau dua, jadi mutar dua lelaki ke perempuan? Okey, katalah perempuan ya. Mutar jamit tu. Mutar jamit. Betul? Akak dah apply untuk 2. Ini kita cerita pasal past tense. Yalah, nak cakap pasal 2 lah tu tanya Ustaz. Yalah 2 noun. Kita cerita pasal past tense. Sabar. Oh, okey. Sabar. Jadi tak bolehlah mutarjim dah tahu kan. Nak kata 2. Sebenarnya kalau 2 kita tambah alif nun kat belakang. Untuk noun lainlah sikit bentuk dia. Ini kita belajar untuk masalah dia, ya, tuan-tuan kena gigit verb tu dulu. Dapat verb ni kita gigit betul-betul, nanti kita move on kepada noun dia. Ya, kita memang belum belajar untuk 2 orang, 3 orang, kita tak belajar lagi. Ya, yang kita belajar ni kebanyakannya untuk seorang saja. Ya, tu cerita dia. Ya, okey tuan-tuan, ada apa nak tanya? Ya, Kak Mariatun ada ke hari ni? Ya Ustaz. Dah sudah ada prop. Ada ya. Tadi tengok you keluar masuk. Oh, ada. Tadi dekat highway. Patut Tadi dekat highway tu yang keluar masuk. Itulah I saw you tadi. Boleh ke highway kita keluar masuk highway? Boleh ke? Boleh. Banyak tu kita kena bayar. Ya, banyak tu lah baru nak cakap. Banyak tu bayar. Okay, tak apa. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, Kak Maria tu ada tanya satu pertanyaan pada Ustaz. Ustaz tak jawab lagi kerana Ustaz nak perkenalkan, ya, yang kita belajar tadi tuan-tuan, semua active voice. Ya. Untuk Ustaz menjawab pertanyaan Kak Maria tu, kita kena tuan-tuan kena faham active voice. Active voice ni maknanya dia buat, ya, dia makan, dia tengok, ya, dia telah makan, dia telah tengok, dia telah, semua tu kita panggil active voice tu. Ya, semua dia active form ataupun active voice. Ada satu lagi kita panggil passive. Ya, passive ni macam kita kata apa, ya? Kita kata instead of kita kata Ahmad makan nasi, kita kata nasi dimakan oleh Ahmad. Ya. Bola ditendang oleh Ahmad. Semua tu bentuk passive. Soalan Kak Mariatun tu, Kak Mariatun kena faham aktif dulu, kemudian Ustaz cerita passive, baru dia dapat cerita tu. Ya, jadi Ustaz tak jawab lagi soalan Kak Mariatun tu, ya. Cuma jawapan Ustaz ringkas saja pasal kita tak dapat lagi beza the active and the passive one. Secara umum kita dapat, tapi dari segi makna, ya. Mengapa contoh, ya, kita kata apa ni, Allah memberkati kamu. Kadang-kadang, ya, kadang-kadang kita sebut dia diberkati oleh Allah. Ya, Allah memberkati kamu ataupun dia diberkati oleh Allah. Ya, contoh macam doa kan, kita baca doa untuk Quran. Kita kata apa ni? Ya Allah, berilah ingat kepada aku benda yang aku lupa. Ya, ya Allah, ingatkan aku kalau aku lupa. Satu lagi, ya Allah, ya, ingatkan aku kalau aku dilupakan. Ya tuan-tuan, ya. Tu biasa orang baca Allahumarhamna bil Quran tu lah.
waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma. Biasanya orang baca minhuma nasina. Yang lebih tepat minhuma nusina. Pasal apa kita baca aktif, baca pasif? Sebenarnya pasif itu adab kita dengan Allah. Sebenarnya apa ni tuan-tuan, bukan kita lupa ayat Quran, tapi kita dilupakan. Allah lupakan kita sebab lama tak ingat, lama tak baca, lama tak tengok, ya, lalai dengan benda lain. Kadang-kadang ayat yang kita baca, doa kita baca, kita dah terlupa. Bukan kita lupa, Allah yang lupakan kita. Pasal Allah nak bagi pengajaran, manusia, ya, kau ingat, kau boleh ingat lama-lama ke? Kalau kau tak ulang, kau tak minta daripada Allah, ya, kadang-kadang Allah yang lupakan. Jadi bukan kita lupa, Allah yang lupakan. Itulah adab dia. Macam itulah jawapan dia Kak Mariatun. That's why Allahumma zakirna minhuma nusina, not minhuma nasina. Ustaz-ustaz pun baca nasina. Yang lebih tepat nusina. Ya, ya Allah, ingatkan aku, ya, apa yang aku dilupakan. Bukan ingatkan aku apa yang aku lupa. Aku lupa tu seolah-olah kita sendiri nak lupa. Tak, tuan-tuan. Bukan kita nak lupa. Mana ada orang nak lupa? Ya, kita tengok orang apa muka seseorang, kita kata macam kenal tapi ya, tak ingatlah, lupa. Bukan kita yang lupa tuan-tuan, ya, kita dilupakan. Ya, kita dilupakan. Itulah adab kita dengan Allah. Itulah kalau Ustaz boleh respon. Tuan-tuan ada soalan silakan. Kita Okey, biar dulu. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya. Apa soalan tuan-tuan nak tanya? Silakan. Ya. Ustaz boleh share benda lain, ya. Tetapi macam tadilah. Ya, kalau tuan-tuan boleh fokus pada yang ni lagi baguslah. Ustaz ulang balik untuk hari ni, ya. Sebenarnya kita telah menceritakan tentang, ya, past tense verb, ya, dia panggil al-fi'lul madi, the verb, past tense verb, dan past tense verb dia panggil perfect tense. Perfect tense. Sebab apa perfect? Sebab it denote ni tuan-tuan yang baru masuk, lambat masuk tadi, ya. It denotes an action which was completed and finished at the indicated time, and it is often referred to the past. Maknanya kalau past tense verb dia kita panggil perfect tense pasal the action was completed and finished. Tetapi ni tuan-tuan, ya, yang kita panggil fi'il mudhari' ni tuan-tuan jangan baca mudi pula, mudi bukan mudi, mudhari'. This is not mudi, this is not mudhari', ya. Ini mudhari', al-fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' ni apa? Ya, it refers to the present. Tadi yang Kak Mazidah tanya tadi. Ustaz, ya, perkataan sami'a. After sami'a tadi apa Kak Mazidah ingat tak? Lepas sami'a tadi. Kak Mazidah, tengok balik yang tadi. Sami'a tadi. Sami'a tadi. Lepas sami'a is what word? Lepas sami'a tadi what word? Kena tengok balik lah tadi Ustaz punya carta tadi. Akak kena tandakan lah. Semua perkataan yang akak dah baca, tuan-tuan. Mana-mana yang kita dah baca, yang jumpa, tuan-tuan highlightkan. Itu cara belajar, tuan-tuan. Highlightkan. Beli apa gitu. Tadi Zal. Tadi Zal. Zal tadi. Bukan Zal. Ya? Zal. Okey, Zal. Boleh, tak ada masalah. Zal pun boleh. Zahaba kan? Lepas Zahaba is what? Zahaba. Ya, Zahaba. Cari After Zal Zahaba tadi. is what? After Zahaba. Sekejap Ustaz. Tuan-tuan cepat meninggalkan sesuatu, tuan-tuan. Saya menjawab soalan-soalan orang Ustaz. Ada jemaah tanya itu, tanya ini, saya jawab. Sorry Ustaz. Ya. Tak apa. Cuba buka balik muka surat berapa Zahaba tadi? 140 ya Ustaz dah. 104. 104. Ya. Cuba tengok. Sorry. Ya. Cuba tengok Zahaba. Zahaba tu past tense verb. Itu perfect tense. Lepas dia apa? Ya. Sorry Ustaz, saya melayan ada yang bertanya. Okey. Lepas Zahaba. Yazhabu. Itulah imperfect tu. Ni yang tengah belajar, tengah ulang kaji ni. Yang mana Ustaz itulah tanya? Itulah mudhari'. Itulah present tense and future time tu. Okey. Apa Zahaba Ustaz? Ya. Zahaba past tense, Yazhabu present tense. Ya. Azan ya? Azan tuan-tuan ya?
Azan ke? Dah mula ada azan ke belum Belum lah. Belum, Ustaz, belum. Kita habiskan saja. Okey. Ya, jadi Ustaz, yang Zah Boleh saya tanya, saya kali yang kedua attending the class. Saya nak tanya tentang senarai buku-buku ataupun apa nama ni, dictionaries yang perlu saya ada supaya saya boleh refer. Kalau boleh saya dapatkan dia punya title tu, dan saya akan cuba dapatkan di mana-mana lah. Puan, boleh saya dapatkan nombor telefon tak, Puan? Masukkan kat dalam chat, nanti saya personally send it to you. Ya, boleh? Boleh saya beri sekarang? Ya, okey. Saya juga nak Napsiah, saya Napsiah. Dengan apa buku? Saya Napsiah. 012 Ya. 278 Alright. 38 Ya. 90. Okey. Saya bercakap dengan siapa ni? Mazidah. Mazidah. Oh, Puan Mazidah. Okay, I repeat. 012-278-3890, ya? Yes, right. That's right. Okay. Alright. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Ya. Saya Insun nak juga ya. Ya, Puan Sri Insun. Saya dah hantar lepas subuh tadi, saya dah hantar kat Puan Sri Insun semua info. Ya ke? Did you read? Semua kamu saya dah hantar kat Puan Sri pagi-pagi tadi. Lepas subuh saya dah hantar semua. Ya ke? Cuba cek dalam chat group. Saya nak juga buku tu dengan dictionary. Saya dah hantar semua, Puan Sri. Ya. You buka balik dekat dalam saya personal message you pagi tadi kat dalam WhatsApp you. Ya. Your personal message. Sorry, minta maaf tadi saya kat hospital balik pukul 21 dekat. Saya jatuh hari Senin yang lalu. Saya nak pergi hospital. Saya balik dalam pukul 1 tadi. Oh ya. Macam mana? Apa yang sakit? Apa yang sakit? Sakit sebelah kiri. Okey. Lutut yang operation tu pecah ke darah bulat, bengkak. Bengkak. Hari last okey. Hari Senin lalu pagi-pagi. Okey. Lepas ni Puan Sri check ya. Saya dah hantar personal message dekat Puan Sri dah. Sorry ya. Okey. Ya. Okey. Okey, tuan-tuan ada soalan lain silakan. Terima kasih ya Hajah Mazidah, dia akan respon pada perempuan. Kalau ada apa-apa sebelum kita tunggu azan, ya. Ada soalan silakan. Ustaz, kadang-kadang memang saya tak konsentrate dengan Ustaz. Kalau dia orang ada hantar soalan-soalan kat saya kena jawab, Ustaz. Minta maaf lah, Ustaz. Okay. Understood. Ya, tak apa. Ya. So yang buku hari ini pun Kak Mazidah dah hantar ya, Kak Mazidah. Oh, dah lama hantar dah yang ini. This one dah lama. Sejak Ustaz propose hari tu, I dah hantar dah. Go and scroll back in the... Ini baru. Dalam buku chat. Ni baru. Yang no, this one, the 2 days book. Belum. 2 days punya belum. I think today's book is also very good, Ustaz. Ya. Okey ya. Jadi kalau apa Ustaz sebut aja ulang-ulang sikit ya. So you have perfect tenses untuk past tense. Kita have imperfect tenses ya. Untuk imperfect ni untuk present tense, future tense. Kita ada imperative. Imperative ni adalah command form ya, command form. Boleh ya? Okey. Kemudian kita ada cerita tadilah ya tentang radical tadilah. Ya, fi'lun tadi kan ada first radical kaf, second radical or the middle one is called ta, then the third radical is called ba tadilah, kataba. Ya, semua past tense tuan-tuan. Kataba, doroba, nasoro ya. Cuma apa ni past tense ni dia ada 3 pattern untuk triliteral ya. Triliteral ada 3 pattern. Pattern yang pertama kita panggil fa'ala. Fa'ala. Ya, semua baris fathah. Nasoro, kataba sama. Ya. Yang ini kita panggil ya, yang tadi Kak Mazidah tanya tadi ya, apa beza fathah dengan maftuh? Fathah ni adalah dia punya baris dia punya sign dia. Ya, dia punya simbol dia fathah. Tapi maftuh is the condition ya. Kita kata in what condition? In maftuh condition. Ya, but the sign is fathah. Ya, jadi tuan-tuan kena faham lah tu. Yang lain sama. Between kasrah and maksud. Kasrah is the sign.
Ya, kasrah is the what? Kasrah is the this. Yeah, is the sign, is the symbol. But maksur is the condition. Yeah, so we call it maksur condition, maftuh condition. Yeah, and madmum condition. The condition is madmum, but the sign is dhammah. What is dhammah? Dhammah is baris depan, fathah is baris atas, kasrah is baris bawah. Itulah cerita dia, tuan-tuan. Boleh, tuan-tuan, ya? Okey. So, bentuk-bentuk dia ada 3 sebelum kita azan kejap lagi dah, ya. Jadi fa'ala is the first pattern, fa'ala. Semuanya fathah. All maftuh. Fa'ala. The second pattern is fa'ila. Ya. Only the first and the third radical yang fathah. Yang dia punya second ataupun the middle radical is baris bawah kasrah. Ya, so yang 2 tu maftuh, tapi yang middle tu maksur. Maksur maknanya in the maksur condition. Fa'ila. Ya. The example, some of the examples are sami'a, alima. Ya. Boleh tak sami'a ni bunyi sama'a? Never. Samu'a? Never. Sami'a, always sami'a and sami'a. Ya, alima is always alima. Kalau kita tengok dalam kamus jadid, cari alima ataupun kamus-kamus lain sama, tuan-tuan. Ya. You will never find alama, never. Aluma, never. Syariba is always syariba, not syaroba. Okey, tuan-tuan, ya. Itulah ya yang boleh Ustaz sebut, ada 3 pattern, fa'ala, fa'ila and fa'ula. Tolong baca balik. Nanti buku ni kita share dan tuan-tuan boleh baca balik lah online. Yang bagusnya tuan-tuan print aja, ya, print out. Pergi kedai print out saja. Tak payah susah-susah. Ada 197 muka. Boleh, ya. Okey, ya. Dah masuk waktu Ustaz sendiri, mudah-mudahan ada manfaat. Ya, terima kasih pada Persatuan Wanita Islam Prihatin, ya, Kak Masita, Kak Mazidah dan semua. Mudah-mudahan ya Allah bagi apa kita panggil minat yang tinggi untuk ulang-ulang kaji. Ulang-ulang kaji, tuan-tuan. The secret of success. Tolong share link buku Ustaz. Ustaz, tolong share link buku Ustaz nanti, ya. Tolong share Ustaz link buku ni, ya. Ya, ya. Tuan-tuan boleh kalau Ustaz tak sempat, tuan-tuan tengok chat group. Tengok muka surat pertama ni. Ni. Tuan-tuan tolong snap gambar ni. Essential of Arabic Grammar. Ustaz kecilkan sikit, ya. Okey. Nah, ni Ustaz kecilkan sikit dah. Ya, Essential of Arabic Grammar. Tuan-tuan Google apa ni? Google image dia jumpa ni. Ya, Abai ni. Ya, Zahur Ahmad ni, ya. Okey. Boleh, ya? Okey, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ustaz. Okey, Ustaz. Jazakumullah khairan. Ustaz, maybe we can have one. Ustaz, maybe we can have one physical class before puasa, Ustaz. Ya, boleh. Plan lah bila tarikh nanti bagi tahu Ustaz, ya. Okey, nanti saya update Ustaz. Thank you. you. Terima kasih. Sama. Jazakumullah Ustaz. Jazakumullah kepada semua. Ustaz. Sehingga kita bertemu di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, beli buku tahu jadi. InsyaAllah. Masyita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat balik. Terima kasih, Puan Mazida. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum, Majid Nazri. Assalamualaikum. Masih sihat, Masyita. Alhamdulillah, Haji. Masyita sihat ke? Dia dah keluar, she has left. Okey. Bye. Assalamualaikum. Bye. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.